Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada buat sedikit ulang kaji untuk soalan kertas 1 matematik format terbaru KSSM tahun 2021. Hari ini kita tengok salah satu buku ni sebagai buku, saya rasa buku Nilam Mas ya. Nama buku ni buku Nilam. Hari ini kita tengok yang pertama, soalan ni simple je. Raja 1 menunjukkan nombor perdana. Nombor perdana yang disusun tertib menurun kan. Jadi ini pengetahuan asas. Cerita pasal pengetahuan asas pasal apa? Pasal nombor perdana. Okey. Tapi soalan ni dia best case sebab apa? Soalan dia melibatkan soalan objektif kan. Okey. Jadi kita tengok apakah nilai X dan nilai Y. Yang pertama syarat dia mesti menurun dan dia adalah nombor perdana. Kalau kamu tengok kat sini A, kita test A dulu 41 dan juga 29. Tapi kalau kamu tengok jawapan objektif dia pun dah memang kelakar lah jawapan objektif dia. Sebab C ni out. Sebab apa? X dia bagi 39. Yang ini bukan nombor perdana. Nampak? Yang ini sama juga B. B 25 bukan nombor perdana. D dua-dua ni bukan nombor perdana. Jadi jawapan kita automatik terus dapat A. Kat situ. Kalau yang tak tahu susun pun tak apa. Hanya perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan nombor perdana. Ini kita panggil soalan jenis pengetahuan asas. Okey. Terus pergi nombor 2. Okey. Nombor 2 kat sini diberi K tolak 2 ialah faktor sepunya terbesar. Pula dia bagi faktor sepunya terbesar bagi 24. Jadi ini K dia adalah dia nak apa? Faktor sepunya terbesar bagi 24 dan 54. Apakah nilai bagi K? Yang ni yang macam mana kita nak cari faktor sepunya terbesar. Banyak cara kan. Okey, nombor 2. 24 dengan 54. Okey, faktor sepunya terbesar biasanya kita buat macam mana? Langkah pertama, biasanya kalau nak ada setengah pelajar dia tak tahu buat cara yang pembahagian panjang, dia akan buat cara senarai. Cara senarai maksudnya dia senaraikan semua faktor. Itu rajin lah. Contoh macam ni. Senaraikan faktor dia buat 24. 1 darab 24. 2 darab 12. 3 darab 8. 4 darab 6. Yang ini jenis rajin ni. Habis semua faktor dia senaraikannya. 54. 1 darab 54. 2 darab 27. 3 boleh ke? 3 darab dengan 18 ke? Boleh? 18. 4 tak boleh. 6. 6 darab 9. Macam tu. Yang ni rajin terlebih. Kan? Bila yang rajin terlebih ni dia buat susah juga nak salah sebab dia nak faktor sepunya terbesar dia. Jawapan kat sini kalau kau tengok, faktor sepunya terbesar dia adalah 6. Ini kaedah, kita panggil dia kaedah senarai. Yang ni dia tak belajar kat sekolah. Cara ni, masa sekolah form 1, form 2 tak belajar. Yang kamu belajar tu kamu guna cara apa? Pembahagian panjang. Cuma saya tunjuk ni, yang penting kat sini adalah ini kaedah untuk menentukan faktor setiap nombor. Dia kita buat satu turun. Okey? Contoh kat sini, satu lagi pembahagian panjang kita akan buat 24 dengan 54. Apa kita buat? Kita bahagi. Paling senang sekali kalau tengok. Kalau nombor genap je, kita bahagi 2 lah. Paling senang bahagi 2. Bahagi 2 akan dapat sini 12. Sini kita akan dapat 27. Nampak? Sekarang bila dah bahagi 2, tak boleh bahagi 2 dah. Bila tak boleh bahagi 2, kita naik sikit. Tengok apa sifir dia. Saya tengok kat sini adalah sifir 3. Senang sifir 3. Sifir 3 kita akan dapat kat sini 4. Dan kat sini akan dapat 9. Dan 4 dengan 9 tidak ada lagi kita panggil dia faktor sepunya. Sifir yang boleh kita bahagi. Dan jawapan kita terus kita ambil sebelah sini. So, 2 darab 3 adalah sama dengan 6. Ini kaedah pembahagian panjang untuk faktor sepunya terbesar. Iaitu bahagi selagi boleh. Dah tak boleh stop. Itu maksudnya. Okay, ini secara senarai. Dua-dua ni kalau boleh kamu kena tahu lah. Cuma kadang-kadang orang kata, cikgu senarai nampak macam banyak je. Dia tak semestinya.
Kan? Kalau nombor perdana, 2 je. Faktor sepunya dia. Tak banyak. Okey? Jadi jawapan kita untuk nombor 2 adalah bukan 6, sorry. Jawapan dia bukan 6 sebab dia kata K tolak 2 adalah sama dengan faktor sepunya terbesar 6. Jadi K adalah sama dengan 6 campur 2 dapat 8. Sebaik saya tak hitamkan A tadi kan. Oh, tak ada hitam B. Okey. Itu cara nak tentukan apa? Faktor sepunya terbesar kan. Okey. Nombor 3. Tarik 3 kejap. Zamri. Kan? Zamri mempunyai RM200. Dia menggunakan 2/3 daripada wang itu untuk membeli hiasan kelas dan RM45 untuk membeli cat. Kan? Duit dia 200. 2/5 daripada 200 untuk membeli hiasan kelas dan 45 untuk membeli cat. Dia menggunakan baki wangnya untuk membeli beberapa kotak hadiah. Berapakah pecahan wang yang telah digunakan olehnya untuk membeli hadiah itu? Kan? Okey. Jadi pertama sekali kita tengok pecahan yang pertama adalah 2/5 daripada 200. Kan? Dan RM45 untuk membeli cat. Jadi kita boleh guna kaedah jumlah, boleh. Kaedah jumlah kita ambil 2/5 darab dengan 200. Ni kita bagi kaedah jumlah yang digunakan. Iaitu kat sini kita akan dapat berapa ni? 40, 80. Okey, satu lagi dia dah pakai apa? 45. Untuk beli cat. Jadi ini kaedah jumlah. Jadi kita akan ambil kat sini adalah 80 campur 45 adalah 125. Jadi balance dia 200 tolak dengan 125, kita akan dapat 75. Okey, soalan tanya berapakah pecahan wang digunakan oleh yang beli hadiah. Ini common soalan simple math. Kau boleh try tengok. Kan? InsyaAllah lah jawapan kita akan dapat 75 daripada 200. Kan? Kita ambil kalkulator. Kamu tekan saja 75 daripada 200. Kita akan dapat. Ini sapuan yang cekap ni. Kan? Akan dapat 3/8. Kan? Kalau soalan macam ni sebenarnya dalam SPM ada objektif. Dia soalan yang berkenaan dengan penggunaan pecahan. Maksudnya soalan yang melibatkan form 1, form 2 dan form 3. Sebab soalan SPM kamu kena ingat, soalan SPM ramai kata soalan SPM ni form 4, form 5 je tak. Dia form 1 sampai form 5. Semua akan masuk dalam SPM. Kan? Tapi kat mana banyak? Form 1, form 2, form 3 ini banyak dalam paper 1. Nampak? Untuk paper 2 pula dia majoriti dia adalah form 4, form 5, majoriti. Tapi ada juga form 1, form 2, form 3. Contoh isi padu. Luas dan perimeter bulatan. Kamu tak belajar dalam form 1, form 4, form 5. Itu kertas 2. Sama juga macam paper 1. Dia soalan-soalan macam ni, soalan peratus, soalan algebra biasa-biasa. Yang ini kadang-kadang pelajar sangkut sebab dah lama tak buat latihan. Okey. Tengok soalan nombor 4. Diberi 20, kalau saya salah kamu tegur. Kadang-kadang saya pun telanjur juga kan. Sama dengan X tolak negatif 9. Soalan macam ni kita pakai kalkulator pun boleh. Apakah nilai X ni? Sangat senang lah kan. Okay, kita akan dapat 25 tolak 13. Ini kita pakai kalkulator je. 25 tolak 13. Okay, kemudian positif pindah sebelah akan jadi tolak 9. Akan dapat jawapan terus 3 ni senang lah. Kalau nak guna kalkulator pun boleh. Pakai yang shift calculate. Shift calculate tu pun boleh pakai. Tak ada masalah. Ni senang. Nombor 5. Pergi nombor 5 terus kan. Nombor 5 hanya dia nak check. Apa yang dia nak check? Pelajar nak tengok expand saja. Kemahiran dalam mengembangkan saja nampak. 3 tambah 2P kuasa 2 tolak 4P, P tolak Q. Jadi yang ini expand kita akan dapat apa ni? Expand square depan 9 tambah darab semua 2, 2, 3. 2, 2, 3 maksudnya 12P. Square belakang 4P kuasa 2. Square depan, square belakang, darab tengah. Okey. Yang ini expand masuk saja. Kita akan dapat negatif 4P kuasa 2. Positif 4PQ.
Kan? Susun semula, ikut susunan dia lah. Dia kata apa? Dia buat nombor dulu. 9. Cantik dah. Kemudian dia kata P. P kita pun tengok. 12P. Sorang-sorang ni je. Nampak? 12 apa? P kat sini ada seorang kaya kat situ. Jadi tambah 12P. Okey. Kemudian tambah 4PQ habis. Ni habis. Kuasa 2 dah tak ada dah. Jawapan kita yang mana? 9 tambah. D. Yang ini hanya kemahiran untuk kembangan saja. Tak ada ilmu baru dalam matematik tingkatan 4. Kamu tak masuk lagi kat sini. Sikit saja. Kita tengok. Seterusnya kat sini. Nombor 6. Kamu kena target dalam SPM sebenarnya. Paper 1 adalah antara key untuk dapatkan A. Mat kamu kena dapat A lah. Kurang-kurangnya A. Saya tak sebut A+. Maksudnya A je paling teruk. A. Sebab mat memang boleh dapat A. Cuma paper 1 ni dia ada 40 soalan. Key dia kamu kena jawab. Jawab dengan tahulah. Maksudnya kamu tahu. Tahu maksudnya mungkin careless mungkin akan salah. 35/40 kena betul-betul tahu jawab. 5 tu ada teka-teka macam tu. Kita tak panggil hentam. Teka-teka. Okey. Nombor 6. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 campur px tolak 24 sama dengan 0. Punca salah satu. Satu punca perkataan dia. Satu punca keyword dia apa? X. Satu punca keyword dia X. Kalau dia kata punca tu ialah 2, maksudnya X sama dengan 2. Ini kena ingat. Satu punca. Punca tu adalah X. Perkataan punca sendiri tu memberi maksud nilai dia adalah X. Okay? Jadi dah boleh jawab dah. Masuk macam X tu 2, jadi akan dapat 2. 2 kuasa 2 campur 2P tolak 24 sama dengan 0. Kita akan dapat nilai P kat situ. Okey. Yang ini akan dapat 428 campur 2P tolak 24 sama dengan 0. Saya pindah 24 kat sebelah sini. 24 tolak 8. 2P sama dengan 16. Jadi P akan dapat 8. Okey. Yang kena ingat. Bukan jawapan yang penting. Idea mula-mula nak start buat. Satu punca maksudnya apa? X. Formula saya gunakan X is root. Bahasa Inggeris dia. Ataupun X adalah punca. X sama dengan punca. Okey. Kita pergi sebelah. Nombor 7 pula. Sini. Diberi X sama dengan 1. Ialah paksi simetri pula. Paksi simetri bagi fungsi kuadratik fx. Okey, tentukan koordinat titik maksimum bagi fungsi kuadratik ini. Ini senang aja. Bila dia bagi X, walaupun kadang-kadang dia kena paksi simetri lah. Kemudian dia tentukan apa? Koordinat titik maksimum lah. Tak ada masalah. Sebab apa? Bagi satu titik maksimum, contoh graf dia kena masam macam ni. Kalau graf masam macam ni, maka titik atas ni adalah titik maksimum. Kita panggil dia. Titik maksimum. Yang mana bila dia sebut titik, dia mesti koordinat. Mesti ada X dan mesti ada Y-nya. Nampak? Siapa X dia? X dia adalah paksi simetri. X dia. Paksi simetri adalah X sama dengan apa-apa P saya letak. Contoh. Mana Y dia? Y dia senang je. Ambil X ni, masuk dalam Y, dapatlah Y dia. Itu je cerita dia. Kamu tak perlu buat apa? Penyempurnaan kuasa 2 ke tak payah buat. Ni dalam mat saja. Okey? Jadi macam nak selesaikan dia? Ada tak dia bagi X? Ada? X dengan 1. Terus dia kita buat. Fx adalah Y. Terus kita cari. Jadi Y dia sama dengan negatif 2. 1 kuasa 2 campur 4 kali 1 campur 2. Jadi kita akan dapat jawapan dia kat sini. Negatif 2 campur 4 campur 2 akan dapat 4. Jadi apa koordinat kita? X berapa tadi? 1. Y kita dapat 4. 1, 4. Ini kita panggil dia titik maksimum atau minimum. Sama. Kalau minimum apa beza dia? Graf dia. Dia graf macam ni. Tapi kaedah dia sama nampak. Simetri juga.
Kan? Sama cerita dia. Untuk mendapatkan, kalau dia bagi paksi simetri, terus dapat. Kalau dia tak bagi paksi simetri, macam mana? Kalau dia tak bagi, kan? Ni tengok. Ni, kalau tak bagi paksi simetri, kan? Macam ni hijau simetri. Boleh, kan? Maksudnya kamu kena guna formula. Ini formula untuk paksi simetri. Negatif B per 2A. Dulu benda ni belajar dalam AdMath saja. Kan? Tapi kamu punya format terbaru, silibus kamu, benda ni ada dalam math. Kan? Ni kalau dia tak bagi paksi simetri, kena buat formula ni, dapatkan dulu X. Dapat X macam biasalah, masuk dalam Y. Bila masuk dalam Y, dapat. Sama cerita dia. Okey? Kita boleh gerak. Nombor 8 pula. Boleh? Sangkut kamu cakap terus. Kalau kamu rasa macam saya ada salah ke, tak jelas ke, kamu cakap je terus. Kan? Okey? Sebab saya tak on chat sekejap. Saya lupa pula. Kamu ada chat ni, saya tak nampak. Okey. Nombor 8. Kecerunan garis lurus melalui, ini cerita kecerunan, melalui R, negatif 5Q, kemudian S, negatif 1, negatif 10. Ialah M dia sama dengan negatif 3. Cari Q. Ini pun soalan yang common, biasa. Sebab formula kita hanya pakai formula apa kat sini? Kita pakai M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay? Cuma kalau macam ni dia susun cantik lah. Saya buat biasanya saya susun macam ni. Ini adalah X2 Y2. Sebab apa saya ambil apa? Yang ada unknown tu saya nak letak kat depan. Yang ada unknown tu tak depan. Saya jadikan nombor 2. Yang ni X1 Y1. Bila kita susun akan dapat negatif 3 sama dengan Q tolak negatif 10. Nampak cerita dia kan? Jelas per dengan X kita negatif 5 tolak negatif 1. Jadi kita boleh buat algebra biasa, pindah-pindah kat sini. Negatif 5 campur 1, negatif 4. Pergi sebelah, negatif 4 darab negatif 3. Yang tinggal Q campur 10. Ini kita akan dapat 12 tolak 10 sama dengan Q. Jadi Q dapat 2. Okey? Kita terus dapat nilai Q itu adalah 2. Cuma kalau kadang-kadang ada pelajar, cikgu algebra saya lemah, pakai kalkulator saja. Pakai kalkulator, tak ada masalah. Okey? Kamu boleh guna kalkulator. Cuma kalau guna kalkulator yang kalau kamu guna teknik menggunakan kalkulator yang algebra tu, kamu kena kurung, takut kamu salah. Contoh macam ni. Saya kurungkan ni. Kurung atas bawah. Baru saya tekan. Negatif 3. Alpha soft. Sama dengan kat situ. Yang ini, saya kurung dulu. Q ambil X lah. X. Tolak boleh tekan tambah terus. Tambah 10. Tutup. Itu kita bahagi biasa je. Buka balik. Okey. Negatif 5. Tambah 1. Tutup. Dah siap semua, baru kita buat shift calculate 2 kali. Untuk calculator ni lah. Untuk calculator baru, sekali saja sama dengan. Sekali saja shift calculate sama dengan. Okey? Sama jawapan dia dapat terus. Objektif tak apa, dia tak nak tengok pun jalan kerja. Pakai je calculator. Kalau kamu dah biasa guna calculator, kamu pandai guna calculator, kalau boleh ambil tahu. Macam mana nak guna calculator. Okey? Nombor 8. Nombor 9. Nombor 9 kat sini, cerita dia bagi satu gambar rajah. Okey, garis lurus EF. Ni EF dia pada satu satah ke atas. Diberi kat sini kalau kau tengok FG sama dengan 2EF. Dia punya panjang dia. Cari koordinat titik E. Okey. Yang pertama kat sini kita kena tahu panjang. Bila panjang ni dia bila kita buat segitiga, maksudnya dia jadi apa? Pythagoras theorem. Kita tengok berapa tinggi dia? 6. Lebar dia 8. Jadi ini adalah nombor yang biasa yang kamu kena tahu dalam Pythagoras theorem, iaitu 3, 4, 5 darab 2 jadi 6, 8, 10. Nampak? Jadi automatik 6, 8, maka panjang ni adalah 10. Macam tu. Itu cerita dia. Dia tak akan bagi benda yang pelik-pelik. Kan? Kalau kamu nak buat apa ni formula jarak, panjang pula cerita dia, tak padan dengan soalan dia.
Kan? Okey. 2 kali EF. Maksudnya FG sama dengan 2 kali EF. Okey. Jadi siapa EF? EF adalah separuh. Ni separuh je lah. Kalau ini 10, maksudnya ini panjang dia berapa ni? 5. Kalau 5 maksudnya daripada kosong pergi ke sini negatif 5. Negatif 5 untuk X. Berapa Y dia? Y dia kat sini sama. 6. Jadi jawapan kita negatif 5, 6. Oh, hampir kebanyakan soalan. Banyak A ni. Kan? Kalau macam ni seronok hentam. Okey. Jadi nombor 9 dah selesai. Tapi kena ingat, nampak segitiga. Formula jarak sebenarnya datang daripada Pythagoras theorem. Kan? Dah saya lupa beritahu. Formula jarak. Jarak boleh kira guna pol. Boleh kira guna pol. Pol ni contoh macam ni. Ni boleh guna pol. Contoh 6, tapi kena tahu ni 6 dengan 8. 6 dengan 8. Okey, jadi kamu boleh guna. Contoh kamu tak ingat Pythagoras theorem, kamu boleh guna pol. Kat mana pol? Shift tambah ni. Shift tambah dia keluar pol, nampak? Bila dia keluar pol, kamu masuk je 6 dengan 8. 6,8. Tutup. Kita akan dapat jawapan kita 10. Macam tu. Okey. Kalau dia bagi koordinat lain, kita pakai. Contoh tak kisah dia bagi koordinat apa. Contoh kita buat, dia bagi koordinat. Saya ambil koordinat dulu kan. Koordinat atas, saya bagi kat sini 1, 4. Kan? Contoh, koordinat bawah ni dia bagi, saya nak letak apa ni? Negatif 2. Main negatif lah. Negatif 2 dengan 8. Main tam je lah. Kan? Okey. Jadi apa kita buat? Kita buat segitiga. Yang ini kita kira X punya jarak. Negatif 2. Negatif 2 belah sini pula. Sorry. Mana boleh negatif 2 belah sini? Sebalik saya buat. 8 negatif 2. Sorry. X dia 8. Y dia bawah negatif 2. Terbalik. Okey, contoh. 1 dengan 8, sini 7. Okey. Yang ini 4 dengan negatif 2. 4 dengan negatif 2 maksudnya panjang ni 6. Jadi kita ada 6 dengan 7. Macam mana cari panjang ni? Kita pakai pol. Boleh pakai pol. Shift tambah pol. Lepas tu ambil je 6,7. Kamu akan dapat jawapan dalam point. Ambil lah. 9.23. Itu cerita dia. Ini banyak pakai, banyak kegunaan juga pol ni. Kan? Sebab pol ni guna dia untuk mengira jarak. Satu lagi untuk mengira apa? Hypotenuse. Panjang hypotenuse. Okey? Kita pergi nombor 10. Boleh nampak Okey, insya-Allah. Dekat sikit tengok. Okey, nombor 10 kat sini diberi garis lurus X tolak 1 garis lurus X tolak 1. Saya cari kertas. Tambah PY X tolak 1 campur dengan PY sama dengan 0 adalah selari. Perkataan dia kata apa? Selari, simbol dia. Selari dengan X per 4 campur Y per 5 sama dengan 1. Nampak? Jadi bila selari, apa formula dia? Kecerunan dia sama. M. Bila kecerunan sama, salah satu jalan kerja dia, kamu kena jadikan dia persamaan dalam bentuk kecerunan. Macam mana persamaan dalam bentuk kecerunan? Kena dapatkan Y. Contoh macam ni, kita jadikan Y. PY sama dengan negatif X campur 1. Kemudian Y sama dengan P bila pergi ke sebelah. Jangan perpanjang. Per 1 per 1. Maksudnya kat sini negatif X per P campur 1 per P. Pisahkan. Baru kita dapat kat sini M kat sini adalah negatif 1 per P. Baru nampak. Sebab kita pakai formula apa? Kita pakai Y sama dengan MX tambah C. Okey? Sama kat yang ni. Sama. Ini senang je cerita dia. Kita nak Y. Y ni Y per 5. Sama dengan ni pergi sebelah. Kan? Negatif X per 4 campur 1. 5 ni bahagi. Pergi ni atas darab. Darab dua-dua orang. Negatif 5 per 4X campur 5. Jadi mana M kita ni?
Jadi M kita sama dengan negatif 5/4. Macam tu. Dia kata apa? Selari. Bila selari samakan je lah. Negatif 1/P sama dengan negatif 5/4. Negatif mati. P ni naik atas. Dia tukar tempat. Pusing je. Sing. Pusing. Ni terbalikkan jadi P. Ini terbalikkan jadi 4/5. Okey. Syarat apa? Kalau dia selari, kecerunannya sama. Jawapan P kita adalah 4/5. C. Ini cara kalau dia bagi persamaan, nak tengok kecurunan, kena dapatkan Y. Dan sebelah kanan dia, jangan sekali dia mesti terpisah. Sebab formula kita terpisah. Y, MX tambah C terpisah. Okey. Kita pergi terus. Nombor 11. Nombor 11. Dia bagi apa kat sini? Ungkapkan 1 tolak Y per Y kuasa 2 tolak 1 tolak Y per 2Y. Sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Pecahan tunggal maksudnya kalau dia bagi pecahan, tengah dia ada tambah tolak, syarat dia bawah kena sama. Okey? Bila bawah kena sama, apa langkah pertama kena buat? Langkah pertama kamu kena buat, kamu kurung dulu semua orang. Kurung. Macam tu. Lepas kamu kurung, samakan bawah. Contoh kat sini, ini ada 2. Ni tak ada. Bagi. Sekarang ni, ini ada Y kuasa 2. Maksudnya ada berapa Y? 2 Y kali Y. Jadi yang ini ada 1 je Y. Bagi. Bila bawah dapat, atas dapat. Bawah dapat, atas dapat. Konsep apa? Samakan bawah, adilkan atas. Itu kita panggil konsep dia. Dah siap lah. Jadi siapa kat bawah? 2Y kuasa 2. Siapa kat atas? Kembangkan. 2 tolak 2Y. Sebab tu saya buat kurungan. Supaya kamu tak salah kat sini. Negatif ni, Y akan masuk dulu. Y akan masuk dulu. Saya akan jadikan kat sini. Saya buat kat sini. Negatif Y masuk dulu. Akan jadi Y tolak Y kuasa 2. Y masuk dulu. Shing. Lepas tu baru negatif masuk. Okay, kalau masuk sekali pun tak apa. Ikut kamu macam mana kau faham kan. Saya buat satu-satu. Ini 25. 2Y. Sebut 2Y, tulis 25. Habis. Tolak Y. Campur Y kuasa 2. Dapat cerita dia. Apa yang tinggal kat sini? Kita tengok yang tinggal apa? Y kuasa 2. Tolak 3Y. Campur 2 per 2Y kuasa 2. Okey, itu kita panggil dia pecahan dalam bentuk. Boleh kecilkan, tak boleh kecilkan dia ni. Tak boleh potong dah. Tak boleh potong. Y tak boleh potong sebab 2 tak ada Y. Okey. Jadi yang tinggal jawapan kita yang mana? Tolak 3Y campur 2. Okey, C. Ada. Jadi syarat dia apa? Kalau dia nak pecahan tunggal, kamu kena buat apa? Samakan bawah. Kemudian tengoklah, kadang-kadang boleh simplify lagi, kadang-kadang lah. Okey. Tengok nombor 12 pula. Yang ni bahagi lain. Hati-hati kan. Okay. Kalau bahagi pula 9 tolak Q per Q kuasa 2 bahagi dengan 3 campur Q per Q. Okay. Bila soalan bahagi, kamu jangan samakan bawah pula. Bahagi tak payah. Bahagi syarat dia hanya perlu tukar dulu jadi darab. Kalau bahagi kita kena faktor ni. Nanti kejap lagi. Tapi sebelum faktor kita kena tukar benda ni jadi darab. Jadi dia akan jadi 9 tolak Q per Q kuasa 2 darab dengan Q per dengan 3 campur Q. Itu cerita dia. Nampak? Jadi kita boleh simplify siapa? Q dengan Q kuasa 2 saja boleh potong. Potong Q ni, potong Q kuasa 2. Okey? Kita tengok apa yang tinggal. Yang tinggal kat sini, atas yang tinggal hanya ada 9 tolak Q. Yang bawah yang tinggal adalah Q3 campur Q. Nak tahu jawapan dia sama ada dia kembang ke tak, tengok jawapan lah. Kalau kamu tengok dia kembang, kita kembang. Kalau kamu tengok kadang-kadang dia tak kembang, kita tak payah kembang. Jadi ini soalan macam ni apa? Dia kembangkan. Kita pun kembangkan. 9 tolak Q per dengan 3Q campur Q kuasa 2. Jom kita tengok mana. Terus dapat jawapan kita mana? A.
Okey? Boleh? Macam tu lah cerita dia. Jadi kalau bahagi, jangan samakan pembawah. Kan? Tapi kalau tambah tolak, kena samakan bawah. Okey? Itu cerita untuk topik. Ini antara komponen algebra yang ada dalam SPM tapi tidak belajar dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kamu tak belajar benda ni? Tingkatan 4, tingkatan 5, mana ada belajar algebra ni sangat? Ini semua kamu belajar masa PT3 dulu. Form 1, Form 2, Form 3. Kan? Okey. Sama juga nombor 13 kat sini. Tengok nombor 13. 13 sama juga. Dia kata diberi 1/R tolak 2 sama dengan 3/R campur 4. Hitung nilai R. Ini soalan apa ni? Ini soalan melibatkan linear equation. Sebab apa? Dia ada satu unknown. Tapi kadang-kadang boleh jadi kuadratik. Tapi sebab saya tengok nilai biasanya linear. Kan? Kalau linear, boleh tak pakai kalkulator? Boleh. Kalau nak pakai kalkulator macam mana? Kurung je kalau pakai kalkulator. Ambil kalkulator. Tak. Kan? 1 per. Ni kalau ada 1 per kurungan. R saya pakai X. X tolak 2. Tutup sama dengan alpha kalkulat tu. Dia keluar sama dengan, lepas tu 3 per kurungan X campur 4. Tutup. Dapat shift kalkulat 2 kali. 5 dah. Selesai. Objektif. Okey? Tapi tak biasa. Itu kalau dah nak, kalau cakap guna kereta pakai, tapi tak apa. Saya tunjuk manual juga kan. Ni kita darab silang dulu. Ini akan dapat R tambah 4. Kalau biasa buat manual, dia lagi laju betul kereta kan. Kadang-kadang R tolak 2 kali 3 akan dapat 3R tolak 6. Kan? Kemudian 3R. Maksudnya 1 tolak 2 negatif 2. Negatif 6 tolak 4, negatif 10, negatif mati, R sama dengan 10 bagi 2, 5. Jawapan sama. Jadi terpulang kat kamu. Kan? Tapi biasanya dalam exam ni, kan? Dalam exam kau pakai je kalkulator. Kan? Ya Ahmad Azizi, soalan mana kamu tanya tadi? Darab silang. Ini nombor 13 pun pakai darab silang juga. Boleh? Kan? Okey. Sekarang kita tengok terus nombor 14 kan. Okey. Nombor 14 indeks. Indeks kan. Bila indeks biasanya untuk soalan kita panggil dia ujian apa? Biasa-biasa kat sekolah dia tak akan bagi yang dahsyat sangat. Tapi bila pertengahan tahun, trial lah, susah sikit lah. Kamu kena tahu banyak sikit lah kan. 14, W3/5. Ini basic habis dia bagi. Memang asas habis. Kita panggil dia power root ni. Power root. Power root maksudnya apa? Yang bawah ni power, yang atas ni power, yang bawah ni root. Root tu apa? Punca. Jadi bila dia tukar W, kuasa berapa? Kuasa 3. Punca berapa? Punca 5. Itu kita panggil dia power root. Ini senang je kan. Okay, jawapan kita terus dapat A. Kan? Okay. Nombor 15. Cari penyelesaian bagi ketaksamaan. Ini ketaksamaan. 11 tolak 5X lebih besar atau sama dengan 3X campur 1. Okey, yang ni boleh tak pakai kalkulator? Boleh kalau soalan dia bagi senarai. Kalau macam ni, kita takut nanti apa? Salah simbol. Dia kena hati-hati. Sebab dalam ketaksamaan, yang penting simbol. Sebab simbol dia boleh bertukar. Simbol ni boleh bertukar. Tapi macam biasalah, buat macam biasa dulu. Iaitu kalau ada kurungan, kita selesaikan kurungan dulu. 11 tolak 5X. 3X campur 3. Lepas tu kita kumpulkan. Untuk ketaksamaan, X dia macam mana pun kena dibawa ke kiri. Negatif 5X tolak 3X. 3 tolak 11. Kamu tengok bila kita pindahkan tambah tolak, simbol ni tak efek. Yang tinggal adalah negatif 8X
Yang ini akan jadi negatif 8 juga. Nampak? Kan? Tapi bila kita pindahkan negatif 8 ke bawah, kita panggil dia bahagi dengan nombor negatif. Maka simbol ni akan bertukar. Dia bertukar je macam ni. Dia bertukar. Tak kisahlah bertukar. Kalau lebih besar jadi lebih kecil, lebih kecil. Maksudnya simbol tu akan bertukar bila apa? Bahagi dengan nombor negatif. Jadi kita akan dapat X. Simbol ni bertukar. Negatif 8 per negatif 8. Jawapan akan dapat X 1. Jawapan kita mana? Ni. Jangan silap. Kena hati-hati kan. Lepas tu dia kena buat pelan-pelan. Okay. Soalan dia tak susah. Memang boleh skor. Matematik biasanya kalau ujian kamu form 5, kamu ujian untuk apa? Awal masuk form 4. Biasanya awal masuk form 4 ada, tapi sekarang kamu dah bulan 3 baru masuk di sekolah, nanti mungkin dia dah campur aduk sikit lah. Awal masuk form 4 masa tu memang kali pertama skor lah. Kau-kau okay? Kecuali yang dah lama tak buat, dah tinggal, lupalah. Betul, sebab tu kita kena ingat-ingatkan. Saya sebagai seorang guru tambahan bagi kamu, kerja saya, inilah kerja saya, mengingatkan. Nombor 16. Antara berikut yang manakah bukan pernyataan? Wow, saya memang tak suka soalan ni. Bukan pernyataan. Kon adalah satu permukaan melengkung dan satu pangkal rata. Oh, ini semalam baru kita belajar. Ni yes. Yes. Pernyataan Jangan lupa, ya Allahu Akbar, dapat terus jawapan, bukan pernyataan. Jangan lupa siapkan kerja sekolah. Ini bukan pernyataan. Ini peringatan. Ini soalan, ini peringatan. Jangan lupa. Jangan lupa siapkan kerja sekolah. Nah, jawapan kita terus B. Baik, soalan senang. Nombor 17. Set. Ini baru set. Ini form 4. Baru jumpa form 4. Ini form 4. Okey. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Nombor 1. S silang T sama dengan S. S silang T sama dengan S. Betul? Nampak? Nombor 2. T subset bagi S. T duduk dalam S. T duduk dalam S. Salah. Ni S duduk dalam T. Salah. Okey. Okey. Jadi yang ini. Nombor 3. S kesatuan T silang dengan R. Sama dengan set kosong. S maksudnya apa dia kata? S cantum dengan T. S cantum dengan T. Kemudian silang dengan R. Mana boleh bertemu? Tak bertemu. Tak bertemu maksudnya apa? Tidak ada. Tak ada maksudnya apa? Set kosong. Betul. Tidak bertemu. Kan? S silang dengan bukan T sama dengan S. S silang dengan bukan T sama dengan S. S jumpa dengan bukan T. Salah. Okey. Jawapan kita mana? 1 dan 3 sahaja. A. Okey. Boleh? Boleh ikut lagi? Tengok. 1 dan 3 tapi saya tanda A pun. 1 dan 3 bukan A. 1 dan 3 B. Okey. Yang ini kalau buat macam ni lah exam, ada salah paling tak sonoh di dunia dah buat penat-penat betul. Tiba-tiba tanda jawapan salah. Okey, nombor 18. Okay, senaraikan semua integer X yang memuaskan ketaksamaan linear. Yang ni kita buat macam tadi, sama kan? 1 tolak 2X, 5. Saya pindahkan, negatif 2X lebih besar, 5 tolak 1, 4. Nampak? Bila kita bahagi dengan negatif, apa jadi? Simbol akan bertukar. Jadi X bertukar, 4 per negatif 2. X lebih kecil daripada negatif 2. Maksudnya apa? X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Jadi kita mesti mula dengan negatif 2. Kemudian ke mana? Ke kiri. Kiri maksudnya makin kecil. Lepas tu negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Itu kita panggil dia makin lama makin kecil. Okey? Mana tu jawapan kita? Kita start dengan yang ni, tulis balik. Tak apa. A. Okey. Ini sebab titik-titik dia belah kiri, maksudnya dia buat dalam bentuk susunan garis nombor. Okey, nombor 19. Boleh 19 kat sini, rajah 19
ialah sebuah piktogram yang menunjukkan bilangan basikal yang dijual oleh sebuah syarikat dalam tempoh 4 bulan. Kan bilangan basikal dijual dalam tempoh bulan Jun tidak ditunjukkan. Okey. Nisbah bilangan basikal yang dijual pada bulan Mei, maksudnya Mei per, nisbah per lah. Mei dengan Jun. Pada Jun ialah sama dengan 5 nisbah 6. Ini kita panggil nisbah. Nisbah maksudnya guna per pecahan. Hitung Jun. Mei ada berapa basikal? Okey, sekarang ni kamu boleh kira bilangan. Boleh kira. Kalau nak guna bilangan ni boleh kan. Tapi kadang-kadang lebih baik kita guna nilai sebenar. Berapa nilai sebenar dia untuk bulan Mei? 20 kali 4. 20 kali 4, 80. Jadi saya akan masukkan Mei 80. Jun tak tahu sama dengan 5/6 nisbah dia. Jadi kita darab silang je lah. Kita akan dapat Jun 6 darab 80/5. Untuk Jun 6 darab 80/5. Kamu ambil je kalkulator. Kamu terus akan dapat jawapannya. Okey. Jadi kita akan dapat kat situ apa? 96. 96 untuk Jun. Betul ke soalan tanya Jun? Hitung bilangan basikal jual pada bulan Jun. Betul. Jun akan dapat apa? 96. Jadi apa yang penting kat sini? Benda simple. Hanya nak kena faham. Menunjukkan apa? Nisbah tu maksudnya apa? Pecahan. Itu saja. Nisbah adalah pecahan. Yang lain matematik biasa. Okey. Nombor 20. Diberi set semester 18 sampai 29. Termasuk tak 18? Nah, tak ada sama dengan. 18 tak termasuk. Jadi nombor dia mesti start dengan 19, 20, 21, sampai 29. Ini kita kena faham situ dulu. Sebab simbol dia kata 18 sampai 29 tapi 18 tak termasuk. 29 termasuk. Kan? R terdiri pada nombor-nombor di mana hasil tambah digitnya ialah nombor genap. Hasil tambah digit dia adalah nombor genap. Okey, kalau kamu boleh guna senarai pun boleh. Guna senarai kan. Hasil tambah digitnya nombor genap. Okey, tapi kat sini saya ajar kamu macam mana nak jawab soalan ni. Bila dia kata dia nak bukan R. Apa maksud bukan R? Bukan R maksudnya hasil tambah digit dia tak boleh nombor genap. Hasil tambah digit tak boleh nombor genap. Itu je kita cek. 2 campur kosong. Salah dah. 2 campur 1, 3. 2 campur 5, 5. 2 campur 3. 5. 2 campur 5, 7. 2 campur 7, 9. Okey, yang ni okey. 1 campur 9, 10. Tak boleh dah. 2 campur 1, 3. 2 campur 3, 5. 2 campur 5, 7. 2 campur 7, 9. 2 campur 9, 11. Jadi ada 2 orang yang mengikut syarat. Tapi yang mana betul? Kenapa dibuat sampai 29. Sebab 29 pun nombor dia juga. Kena ambil. Yang ni dia tak ambil 29. Salah. Jadi kita cek dulu syarat dia. Tak perlu buat senarai panjang-panjang. Bila kita R prime maksudnya bukan R. Okey? 21. Kebarangkalian seorang pelajar lulus satu peperiksaan ialah 3/4. Lulus 3/4. Ini form 4. Bilangan pelajar yang gagal dalam peperiksaan itu ialah 30. Gagal 30 orang. Hitung jumlah pelajar di peperiksaan. Best juga cerita dia. Sebab apa? Dalam dunia ni, kalau 3/4 lulus, yang lebih je gagal. Dia tak ada tengah-tengah. Dan tak pergi exam tak kira sini. Kan? Lulus 3/4, gagal maksudnya 1/4. Nampak? Kan? Jadi 1/4 ni maksudnya 30. Kita nak cari apa? 4/4. Macam mana kita nak kira? Kan? Kita akan senang je. Kalau barangkali maksudnya 1/semua. 1/4 sama dengan 30 per semua S. Dapatlah cari semua macam tu. Jadi kita darab silang je lah. S sama dengan 120 habis.
Formula dia apa? Untuk kebarangkalian. Kebarangkalian. Apa-apa saja kebarangkalian adalah bilangan yang kita nak benda tu adalah per dengan bilangan SS adalah ruang sampel ataupun kita panggil dia semua. Kan? Okey? Jawapan kita kat sini adalah 120. Nombor 22. Ni dah lepas separuh dah ni. Dia 40 soalan semua. Kalau dah lepas 10 dah lega. Kan? Dah tak gagal. Okey? Nombor 22 menunjukkan gambar Raja Van. Set. Dia dah start dah kepada awal-awal tadi dia start dengan apa? Form 1, Form 2, Form 3. Dia start naik. Lepas tu Form 4, Form 4, Form 4. Nanti kalau masuk pelajar Form 5, baru masuk Form 5, Form 5, Form 5 dia masuk sikit. Kan? Okey? Menunjukkan gambar Raja Van dengan keadaan RUSUT. Jangan baca rusut lah kan. Rusut maksudnya apa maksud R? Gabung S, gabung T. Maksudnya kat luar tak ada orang. Kan? Kat luar tak ada orang. Jadi dalam aja. Antara kawasan ABCD yang manakah mewakili set S gabung dengan R prime silang dengan T. Okey. S gabung dengan R prime silang dengan T. Senang aja kita boleh pakai kaedah meletak huruf. Boleh juga. Siapa S? S adalah B. Nampak? Gabung dengan. Gabung. Saya tak tulis gabung. Coba. Gabung dengan siapa? Bukan R. Tutup R. Siapa? D. Ini dah gabung maksudnya B dan D. Okey. Silang dengan siapa? T. Siapa T kita? T kita C dan D. Apa maksud silang? Silang maksudnya kita kena cari huruf yang sama. Jawapan kita mana? D. Itu cerita dia. Itu kaedah, kita panggil dia kaedah penyenaraian. Kan? Senaraikan. Ikut je cerita dia apa dia bagi. Okey? Cuma kamu kena faham lah kalau prime ni maksudnya apa? Bukan. Kan? Tutup. Kalau dia kata R prime, tutup R. Macam tu. Okey? Itu soalan set kan? Lebih kurang. Nombor 23. Nombor 23. Antara penyertaan berikut yang manakah benar? Yang manakah benar? 5 darab 2, 10. Campur 2, 12. Dia kata tak sama. Alah. Ialah set kosong. Ini macam betul ya. Okey. P tolak Q kembangkan dapat macam ni. Betul? Ni pun betul. Okey, kejap. Mungkin saya silap kat set kosong ni kot. Okey. Negatif 2 darab negatif 3 sama dengan negatif 6. Ni salah. Oh, ini saya salah kat sini. Ni salah. Set kosong salah. Okey. Set kosong maksudnya dia macam ni je. Tak ada orang kat dalam. Tak ada orang ataupun dia macam ni. Ini. Tak boleh buat kurungan. Ni set kosong. Kalau ada kosong kat dalam, maksudnya set tu tak kosong. Kenapa? Ada kosong kat dalam. Macam cerita. Saya pun baru perasan hari ni. Jawapan kita yang mana? Yang benar adalah C. Sebab C kalau kita kembangkan memang dapat yang ini. Ini sah. Kan? Okey. Jawapan dia C. Nombor 23 dah. Nombor 24. 24. Raja menunjukkan, mana ada Raja? Baca je macam anak aku baca. Jadual 24 menunjukkan bilangan murid daripada 2 buah sekolah yang menyertai kempen keselamatan jalan raya. Okay. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Cari kebarangkalian bahawa murid perempuan dari sekolah X dipilih. Okey, perempuan dari sekolah X. Dari sekolah X, saya tengok sekolah X saja. Sekolah X ada berapa orang? Sekolah X ada 58 orang. Okey, yang dia nak apa? Perempuan dari sekolah X, 36. Dah. Ambil kalkulator. Kita tekan. Dapatlah jawapan kita C. 36, 18/29. Ini kita panggil dia perempuan dari sekolah X. Perempuan dari sekolah X. Boleh? Okey. Nombor 24. Dah.
Okey. Oh, silap saya buat. Salah. Sorry. Saya tak baca ayat dia kata. Seorang murid dipilih Sarawak daripada kumpulan murid itu. Maksudnya daripada semua. Dia pilih daripada semua. Tapi yang dipilih adalah perempuan daripada sekolah X. Minta maaf. Jadi maksudnya dia tak boleh ambil per 58. Dia bukan ambil dari sekolah X. Dia kata seorang murid perempuan dipilih Sarawak dari kumpulan itu. Dari kumpulan itu maksudnya daripada semua orang. Jadi kita kena ambil 36 per dengan jumlah semua orang yang ada. Jumlah semua maksudnya kat sini 58, sini 30, sini 42. 100 semua. Jadi kita akan dapat 36 per 100. Jadi jawapan kita akan dapat, boleh bahagi 4 ni. 9 per 25. B. Baru betul. Okay. Tak pasal. Saya tengok macam pelik je ni. Bila pelik, kita fikir lagi sekali. Fikir kali kedua, baca betul-betul baru perasan ayat dia. Dia kata, seorang murid dipilih Sarawak dari kumpulan itu. Daripada kumpulan itu maksudnya semua. Okay. Kalau dia kata dipilih dari sekolah X baru yang saya buat tadi. Dari sekolah X. Okay. Maaf. Okay. Nombor 25. Tentukan julat antara kuartil. Okay. Saya ambil nombor dulu. Nak buat julat antara kuartil, langkah pertama, kamu kena susun daripada kecil ke besar. Kita susun dulu. Paling kecil 11. Buang. Lepas tu 12. Buang. 13. Buang. Lepas 13. Ini 18. 18. Lepas 18. 19. Lepas 19. 20. Betul Lepas 20. 22, 25. Nak cari julat antara kuartil, nak cari median, nak cari kuartil, kena buat benda ni. Kena susun. Lepas susun, kita cari median dulu. Median apa? Tengah-tengah. Semua ada berapa orang? Semua ada 8. Jadi kita bahagi 2. Jadi kalau dia nak median, median duduk sini. Siapa median? 18 campur 19 bahagi 2. Itu median. Okey, itu median. Okey, kemudian kuartil pertama. Mana kuartil pertama? Yang 4 orang belah kiri ni bahagi 2. Jadi kita akan dapat tengah-tengah ni. Ini kita panggil dia kuartil pertama. Ini pun sama. Dapat tengah-tengah ni. Ini kita panggil kuartil ketiga. Yang ini apa tadi? Median. Soalan tanya apa? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil sama dengan Q3 tolak dengan Q1. Itu formula dia. Siapa Q3? 20 campur 21 bahagi 2. Akan dapat, bagi jawapan pula 20 campur 22 bahagi 2 dapat 21. Q1 pula 12 campur 13 bahagi 2 dapat 12.5. Dapat, tekan kalkulator, dapatlah kita panggil dia julat antara kuartil. 21 tolak 12.5 dapat 8.5. Ini kita panggil julat antara kuartil. Kuartil pertama kita 12.5. Kuartil ketiga kita 21. Julat antara kuartil tolak. Kalau dia minta median, ni 18.5. Ini median. Okey? Ini jawapan kita kat sini 8.5 B. Okey, kita teruskan. Nombor 26. 26 soalan dia makin lama makin dahsyat. 26. Dia besar lagi, tengok ada gambar rajah ni. Okey. Nombor 26 kat sini melibatkan apa? Topik tingkatan 3 topik tingkatan 3 atau tingkatan 2. Saya pun tak ingat bila saya ajar topik ni. Okey. Nombor 26. Rajah 26 STU adalah sebuah segitiga sama sisi. Sama sisi. Apa maksud sama sisi? Bila dia kata sama sisi,
Maksudnya sudut dia adalah 60. 60. 60. Itu namanya segitiga sama sisi kan. Okey. Hitung nilai P tambah Q. Mana P tambah Q ni? Kan? P tambah Q. Yang pertama kita tengok. Pertama, P duduk kat luar. Kita boleh cari P lah. Sebab apa? Kita ada garis lurus. Garis lurus 180. Jadi nak cari P, kita akan ambil 180 tolak dengan 50, 60, 110. Yang tinggal 70. Ini sama dengan kita punya P. Okey. Q pula duduk kat dalam. Bila duduk kat dalam, kita kena ada semua orang kat dalam. Siapa orang kat dalam? 50 dah ada, Q dah ada, 90 dah ada, yang ini belum ada. Kita kena kira dulu seorang lagi tu. Kan? Iaitu 180 tolak 60 tolak dengan 55. Dapat jawapan kita 65 dekat ni. Bila dah ada kat dalam baru boleh kita kira. Jumlah sudut pedalaman segi 4 senang. Segi 4 adalah jumlah dia 360. Dapatlah kita kira Q. Jadi Q sama dengan apa ni? 360 tolak 50 tolak 65 tolak 90. Ambil kalkulator, kau tekan je semua. 360 tolak 50 tolak 65 tolak 90. Akan dapat 155. Dia nak P campur Q. Campurlah P dengan Q. Kita akan dapat kat situ 155 campur dengan 70. Kita akan dapat 225A. Okey? Boleh? Sekarang kita teruskan masuk nombor 27. Bulatan. Yes. Bulatan antara yang paling mencabar lah. Dalam exam SPM. Antara topik yang paling mencabar. Okey. Rajah 27 menunjukkan sebuah bulatan RST. Pusat O. PRQ ialah tangent. Bila tangent kita tanda dulu. Tangent. Okey. SOT ialah diameter. Ini diameter. Okey, cari nilai X. Dia macam ni cerita dia kan. Bila kamu ada tangent. Dalam bulatan, kita ada belajar dua perkara. Bulatan dan tangent. Bulatan dan tangent. Yang pertama, kalau ada tangent, jumpa dengan pusat. Tangent jumpa dengan pusat. Formula kita apa? 90 darjah. Tangent jumpa pusat, dia automatik jadi 90 darjah. Okey? Yang kedua apa? Kalau tangent tak jumpa pusat. Sudah. Dia jumpa apa? Dia jadi segitiga. Dia jadi segitiga. Tapi segitiga syarat dia semua kena-kena lilitan. Mesti sentuh lilitan. Kan? Jadi kalau dia kena segitiga, dia ada formula dia. Yang mana kita panggil dia formula silang. Silang maksudnya apa? Yang kanan dia masuk ke kiri. Kalau sini P, sini pun P. Macam tu. Yang kiri pula Q, dia akan masuk pula kanan. Nilai dia sama. Itu kita panggil dua benda yang kita belajar pasal tangent dalam bulatan. Dua ekor ni je. Okey? Jom tengok. Ada guna tak? Tengok yang pertama. Cerita dia. Tengok. Yang ini, kalau saya buat ni ke sini, nampak? Dia jadi apa? Tangent jumpa pusat. Nampak? Itu satu. Tangent jumpa pusat. Tapi kalau saya buat ni ke sini, dia jadi apa ni? Yang kat luar ni. Ini akan jadi tangent jumpa segitiga. Yang mana guna? Kita tengok mana guna. First kali saya tengok, ni 38. Jadi bila dia pergi, segitiga macam ni masuk. Masuk sini 38. Ini kegunaan dia. Okey, lagi satu apa? Diameter. Ini form 3 pula. Form 3 kita panggil dia segitiga dalam separuh bulatan. Kalau diameter, apa-apa segitiga yang terhasil daripada diameter ni besar mana pun, sudut dia adalah tetap 90 darjah.
Kena ingat kita panggil segitiga dalam separuh bulatan 90 darjah. Jadi automatik sini 90. Bila dapat 90 sini kita akan dapat celah ni berapa, gitu cerita dia bila dapat celah ni kita dapatlah cerita dia. Macam mana? 90 tolak 38 dapatlah 52. Berapa X? Garis lurus. Ni saya guna basic je. Dia ada shortcut tapi saya tak nak pakai basic je. 52 X apa? 180 tolak 52. Kita akan dapat jawapan kat sini 128. Dia guna ni. Satu. Ini tak pakai. Yang ni tak pakai. Dia pakai ni dengan ni. Sebab dalam tangent kita belajar dua benda. Yang mana kita pakai, yang mana sesuai kita guna. Okay? Jadi kita guna apa? Silang segitiga masuk cross. Kat mana masuk? 38 masuk. Sup cross. Itu cerita dia. Okay? Kita pergi terus nombor 28 pula. Okay, 28 ni topik apa ni? Trigonometri. Trigonometri. Okay. Cari nilai tan Y. Tan. Okay. Ni senang je. Kita tengok tadi saya dah cerita sikit kat kamu tentang bila ada trigo, kawan trigo. Trigo kawan dia adalah Pythagoras theorem. Nampak? 6, 10. Tadi kita dah buat. Formula dia 6, 8, 10. Jadi kalau 6, 10, bawah 8. Jangan pakai pole pula. Pole kalau nak pakai hypotenuse boleh lah. Di bawah dia 8, jadi sini 4, sini pun 4. Dia nak apa? Tangent Y. Okay, untuk SPM, dia biasanya soalan dia, trigo ni, dia melibatkan dua jenis sudut. Yang pertama, kalau kat dalam ni kita panggil dia sudut tirus. Kalau kat luar ni kita panggil dia sudut cakah. Okay. Kalau sudut tirus, semua positif. Semua positif. Kalau soalan dia melibatkan sudut cakah, hanya sin saja positif. Ini selalu dia tanya. Ini saya bagi tahulah, tak ada kaitan pun dengan soalan ni. Saya bagi tahu sebab soalan SPM banyak kan tanya benda ni. Dan trigonometri biasa yang ni lah. Ini opposite, hypotenuse, adjacent. Kamu akan pakai apa? So, ca, tua. Ini biasa. Cuma dua ekor ni selalu dia combine. Okay. Dan kawan dia satu lagi apa? Pythagoras theorem. Itu. Yang kat sini senang sikit. Sebab apa? Bila dia duduk dekat dalam, namanya sudut tirus. Dia nak apa? Tan. Maksudnya positif jawapan kita. Tak ada masalah. Semua positif. Kan? Tan mana? Opposite, adjacent. Jawapan kita 6/4. Ada tak 6/4? Tak ada. Sebab dia kecil kan? Berapa jawapan kita? 3/2. Kan? Okay. Nombor 29. Rajah 29 menunjukkan dua buah bulatan. Berpusat di K dan L yang berjejari 3 cm dan 5 cm. Maksudnya K, pusatkan K ni 3, pusat L 5. K3, L5. Okay? Jadi kita tengok cerita dia macam mana. Antara titik berikut yang manakah sentiasa berjarak 3 cm dari K? Berjarak 3 cm dari K. 3 cm dari K ni. Ni. 3 cm dari K. Sebab apa? Jejari dia. Jadi jawapan kita apa? Dia bagi N tak? M dan Q. Okey. Q dan N tak? P dan Q. Kenapa M tak masuk? Ya. Yang mana, saya baca soalan. Antara titik berikut manakah sentiasa berjarak 3 cm dari K? Oh, dan 5 cm pada L. Tak baca habis. Jawapan kita M tak boleh. Jawapan apa? P dan Q saja. Sebab ini 3, ini 3, yang mana ini 5, ini 5. Baru betul. Baca soalan tak habis. Okey. Nombor 30. Di dalam kelas 4 dan 5 terdapat 9 orang pelajar
perempuan dan 15 pelajar lelaki kan. Okey, saya tulis dulu. Perempuan ada 9, lelaki ada 15. Okey. Min umur 9 orang pelajar perempuan ialah 3.6. Min perempuan 3.6 tahun. Budak lagi kelas 4. Okey. Sisihan piawai bagi sisihan piawai adalah 1 point, standard deviation dia untuk P adalah 1.925 statistik Okey. Untuk 15 orang pelajar lelaki, lelaki pula, jumlah Y dia adalah sama dengan 64 dan jumlah Y kuasa 2 sama dengan 352. Di mana Y adalah umur pelajar lelaki. Hitung sisian piawai pelajar dalam kelas. Sisian piawai pelajar di dalam kelas. Okey. Jadi sebelum kita buat benda ni, kita kena tahulah apakah formula sisihan piawai. Formula sisihan piawai Okay. Sisihan piawai, formula dia adalah sama dengan punca kuasa 2 jumlah semua X kuasa 2 per dengan bilangan pelajar tolak dengan min kuasa 2. Itu untuk jumlah formula untuk sisian piawai. Okey, jadi kita ada lelaki dan perempuan ni. Okay, sekarang kita ada pertama min. Kita ada min. Bila kita ada min, apa yang kita boleh dapat? Kita tengok formula min. Min pula adalah jumlah X per dengan N. Jadi kat sini kita boleh dapat 3.6 sama dengan kita boleh dapat jumlah X. N kita berapa? 9. Darab 9. 3.6 darab 9. Jadi kita akan dapat kat sini 32.4. Ini untuk perempuan. Ini perempuan. Okay. Sisian piawai pula. Sisian piawai perempuan. Okay. Bila dia bagi sisian piawai, maksudnya formula kita apa? 1.925 sama dengan punca kuasa 2 jumlah X kuasa 2 untuk perempuan per dengan N dia. Berapa N dia? 9. Okey. Tolak dengan min perempuan mana? 3.6 kuasa 2. Yang ni kita akan dapat jumlah X kuasa 2 dia. Kita boleh jumpa X kuasa 2 ya. Kita boleh kira ni. Macam mana kira ni? Kita pakai kalkulator. Jadi yang ini semua kita kena letak dalam kurungan. Nampak? Nanti kita akan dapat apa? Jumlah X kuasa 2. Macam tu. Okey, tengok saya buat. 1.925 sama dengan punca kuasa kurungan. Ini kita tak tahu. X. Tahu per 9 tolak 3.6 kuasa 2. Tutup. Kita akan dapat 149.99. Jadi saya ambil situ 150. Ini kalau kita guna kalkulator lah. 150 dapat. Okey. Jadi kat sini kita dah ada apa? Jumlah X kuasa 2 keseluruhan. Jumlah X kuasa 2 keseluruhan apa? Yang ni ada 352 campur dengan 150 dapat 150. 502. Per jumlah semua pelajar. Jumlah semua pelajar campur lelaki perempuan. Kita akan dapat 24. Nampak? Tolak dengan min kedua-dua. Min semua. Min semua macam mana min semua? Min semua senang je. Kita dah ada jumlah Y dan jumlah X. Nampak? Jadi min kita, min untuk semua adalah sama dengan 64 campur 32 akan dapat 96.4 per dengan bilangan semua pelajar. Ambil kalkulator.
96.4. Bahagi 24. Akan dapat 4.02. Ini saya pakai 4.02 kuasa 2. Yang ini kita akan dapat cari sisian piawai dia. Ambil kalkulator. Tekan. Saya tekan dalam dulu. 502 bahagi 24 tolak 4.02 kuasa 2. Sama dengan kemudian punca kuasa 2.18. Dapatlah dia punya sisian piawai keseluruhan. Susah juga soalan ni. Kan? 2.18. Paling dekat dengan kita siapa? 2.19. Kamu kena tengok balik macam mana saya buat. Kan? Sebab dia menggunakan formula yang satu, nak cari nilai dia, bawa ke sini. Kan? Dia mesti buat 1/1. Ini antara soalan yang tough. Nombor 30. Okey? Kita terus nombor 31. Kita merujuk balik. Jadual 31 menunjukkan hasil tinjauan bilangan anak yang dimiliki oleh 23 buah keluarga dalam suatu kawasan perumahan. Okey, cari varian bagi data di atas. Dia varian pula bagi data ke atas. Bilangan anak kosong ada 1 orang, 1, 2 orang, 2, 5, 3, 12 orang, okey, 4, 3 orang. Soalan dia cari varian. Okey. Macam mana nak cari varian? Ni. Kau ambil datang ni. Kalau tidak nak kira ni jenuh varian. Tengok betul lah. Nanti kena buat, kamu kena ulang 2 kali kan. Saya nak masukkan data-data ni. Kan? Yang mana saya anggap sebagai bilangan anak ni adalah sebagai X. Bilangan keluarga dia adalah frekuensi. F. Nampak? Saya akan masukkan kat kalkulator. Langkah pertama nak masukkan data, kamu kena masukkan mod SD dulu. Mod SD. Sama dengan. Mod SD kan dah keluar. Lepas tu kita akan masuk data. Yang pertama saya akan masuk X kosong. Lepas tu koma bertindih. Frekuensi dia 1. Dan saya akan tekan M tambah. Jadi dia akan bagi kekerapan longgokan 1. Kemudian saya masukkan pula yang kedua. Siapa? 1. Saya masukkan terus. Di sini nampak ni. Masukkan terus 1. Okey, sekarang saya masukkan siapa pula? 1. Koma bertindih 2. M tambah. Dia campur. Dah jadi 3. Nampak? Kemudian saya masukkan 2. Koma bertindih 5. Dia tekan itu. Jangan tekan benda lain. Tekan tu je. Dah campur semua ni 8. Kemudian saya masukkan 3 pula. 3. Kemudian koma bertindih berapa? 12. M tambah. Okey, 20. Okey, kemudian last kali saya akan masukkan 4. Koma bertindih 3. M tambah. Lepas kita masukkan, kita semak ni turun naik. Saya cek. 0, 1 betul. 1, 2 betul. 2, 5 betul. 3, 12 betul. 4, 3 betul. Okey. Lepas tu kita boleh on. On je. Data kita masih ada. Macam mana nak cari varian? Formula varian. Varian sama dengan sisian piawai kuasa 2. Dekat kalkulator, kamu boleh dapatkan sisian piawai. Sisian piawai ni kita dapat dekat apa? Shift 2. Shift 2, 2. Tengok saya tekan. Shift 2. Nampak dia keluar. Ini min. Ini sisian piawai. Ini min. Ini sisian piawai. Jadi jawapan kita pilih nombor 2. Itu simbol sama dengan. Ini kita pilih apa? Sisian piawai. Dia nak apa? Varian. Kuasa 2 kan? Dapat jawapan 0.933 lebih lah. Mana jawapan kita yang paling dekat dengan kita adalah 0.9. Bila kita bundar. Kan? Macam tu. Kalau nak buat satu-satu jenuh kat cerita dia. Tu kena ingat. Itu ringkas. Nak buat apa? Sisian piawai boleh. Varian pun boleh kat sini.
Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya. Tarik Nombor 32. Rajah menunjukkan graf jarak masa. Ini form 4 pula. Graf jarak masa, graf gerakan kan. Okey, dalam tempoh 30. Hitung laju zarah itu dalam tempoh 20 saat yang pertama. Laju maksudnya kita ambil segitiga ni, kita kira dia punya kecurunan. Macam mana nak kira kecurunan? Senang aja. Macam kita kira apa tadi? Tangent. Atas bahagi bawah. Atas dia 40, bawah 20. Okey, jawapan kita apa? 40/20 dapat jawapan 2. Ni senang. Okey. Nombor soalan 33, 34 ada berdasarkan rajah ni. Okey, ni soalan graf kan. 33. Tentukan darjah bagi bucu P. Mana bucu P? Apa maksud darjah? Darjah dia keluar. Itu. Ada berapa darjah? 3. Ini maksudnya darjah. Okey, nyatakan NV and NV. Okey, apa NV? Kita tengok. Vertis ni, vertis maksudnya bilangan bucu. Dia cerita NV kan. Kalau dia bagi macam ni, alamak cikgu NV datang apa? V pun tak ada kat sini. N tu bilangan, number. Dia pakai dalam bahasa Inggeris, number of vertices. Number of vertices. Bilangan untuk bucu. Dia ada berapa bucu sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Senang cerita dia. Tu je. Nampak? Cuma kalau tak pernah buat, NV, datang apa pula NV ni? Kan? Kacau. Kan? Nombor 35. Okey. Hitungkan 1837 asas 9 tolak dengan 613 asas 7 dalam asas 10. Pula dia main. Semua kena tukar kepada asas 10. Macam mana tukar asas 10? Kita buat kat atas. 0, 1, 2, 3. Ini kita tukar pada asas 10. Saya akan buat pertama. Macam mana? Kalkulator kita kena clear dulu. Tadi kita buat statistik kan. Buat statistik kena clear. Okey. 1 darab 9 kuasa 3. Nampak? Ni yang pertama. Campur 8 darab 9 kuasa 2. Campur 3 darab 9 kuasa 1. Campur 7. Sama dengan 1411. Macam mana saya tulis? Jika kamu lupa. 1 darab 9 kuasa 3 campur 8 darab 9 kuasa 2 campur 3 darab 9 kuasa 1 campur. Yang last kali ambil nombor je. Ini pun sama. Tolak dengan 0, 1, 2. 6 darab 7 kuasa 2 campur 1 darab 7 kuasa 1 campur 3. Saya kira kan? Okey. 6 darab 7 kuasa 2 campur 1 darab 7. 7 je lah saya tulis. 7 campur 3. Dapat 304. Jadi kita tolak lah. 1411 tolak 304. Dapatlah jawapan kita 1107. Itu cara kita nak tukarkan nombor asas kepada asas 10. Okey. Nombor 36. Apakah nilai digit 3 dalam asas 10? Ni senang. Dia nak yang ni je. Okey. Jadi kita hanya ambil ni je. 0, 1, 2. 3 darab 8 kuasa 2. Itu saja. 3 darab 8 kuasa 2. Saya pakai macam ni. Kira. Cukup. Dapat? 192 dah. Kan? Boleh? Yang ni pula. Yang ini nombor 37. 110 11 asas 2 tolak B asas 2 sama dengan 1101 asas 2. Kalau semua asas 2 senang. Saya pindahkan. Tolak ni pindah ke sebelah akan jadi 110 11 asas 2 tolak 1101 sama dengan
B asas 2. Jadi kita pakai kalkulator lah. Macam mana pakai kalkulator? Kita pakai asas. Mod base. Pilih nombor 3. Dia keluar D kecil ni. Tak ada masalah. Saya tekan ni dulu. 11011. Saya akan tekan bin. Kenapa bin? Sebab asas 2. Tekan bin, dia keluar B. B kat sini kan. Okey. Tolak dengan 1101 bin juga kan. Dia dapat jawapan kita terus dapat 1110. Asas 2 kan. Jadi B adalah 1110. Okey. Alhamdulillah. Sempat ni 3 soalan lagi insya-Allah. Okey. Tengok soalan nombor 38 pula. Ini topik apa ni? Pelan apa ni? Dongakkan. Apa ni? Dongakkan. Saya pun apa tajuk dia? Okey. 38 menunjukkan dua menara MN dan PQ. Ketinggian menara PQ dia bagi. Ketinggian MN adalah 2 kali ganda menara PQ. Oh, ni tak bagi 2 kali ganda. Kita tulislah 10. Gitu. Okey. Jarak antara dua menara 20. Soalan, cari sudut tunduk. Senang ya cerita dia. Sudut tunduk ke sudut dongak, kamu tengok siapa ada kaitan. Q dan M. Sambung saja Q dan M. Sambung. Sambung Q dan M. Bila kamu dah sambung Q dan M, mana sudut dia? Sini. Dia minta tunduk ke, dia minta dongak ke, kamu ambil tempat yang sama. Kenapa? Sebab sudut dongak dan tunduk, konsep dia zigzag. Yang ini dongak, yang ini tunduk. Tapi nilainya sama. Kita kira atas ke bawah sama. Tapi yang senang mana? Kira-kira bawah. Jadi kita pakai apa? Kita ada bertentangan dengan bersebelahan. Jadi kita pakai tan. Jadi sudut kita, theta kita, tan theta sama dengan 10/20. Jadi kita dah boleh tekan kalkulator dah. Tan pindah sebelah, shift tan. Shift tan kurungan, asal dia keluar F. Sorry. Mod tadi. Aduh, keluar F kejut tengok kan. Okey. Shift tan kat situ kurungan 10/20 maksudnya 1/2 0.5. Dapat jawapan 26.6. 26 tak payahlah belakang tak payahlah ambil 26 sudahlah kan B. Macam tu cerita dia. Okey. 39. Sebuah bank menetapkan bayaran minimum 5% daripada baki tertunggak RM50 tertakluk pada yang mana lebih tinggi. Kan? Okey, jika Encik Zainal mempunyai baki tertunggak sebanyak 2,410. Kan? Okey. Pada penyata kad kreditnya, berapakah bayaran minimum yang perlu dibayar? Okey. Dia kata kadar bayaran minimum 5% atau RM50. Jadi kita kira 5% dulu. Daripada 5%, 5% darab dengan 2410. Kira dulu. Kan? 5 darab 2410 bahagi 100. Dapat RM120.50. Jadi berapakah bayaran minimum perlu dibayar? Yang ni ya. Jangan RM50 pula. Ini kalau baki dia sikit, kita kira 5% kurang pada 50, dia kena bayar 50. Sebab paling sikit 50. Kita ambil yang ni B. Okay, nombor 40 last sekali kan. Okay, Ali mula bekerja sebulan lalu. Dia bercadang membeli motosikal baru untuk memudahkan ke tempat kerja. Berdasarkan situasi di atas, apakah tindakan yang sesuai dilaksanakan? Dia nak beli motor baru. Jadi benda pertama sekali, susah juga soalan ni kan. Menilai kedudukan kewangan. Kedudukan kewangan, dia baru kerja. Kedudukan kewangan dia macam mana tak boleh. Salah. Menyemak kemajuan. Baru kerja sebulan.
Ini kamu kena tengok kecil saya rasa. Kalau saya lah jawapan dia, saya rasa saya akan ambil menetapkan matlamat. Sebab dia baru kerja sebulan. Kan? Matlamat dia apa? Dia baru kerja sebulan. Dia tak boleh tetap tentu lagi dia punya apa, kewangan dia macam mana. Kan? Kemudian kemajuan dia, kita pun tak tahu baru kerja sebulan. Tapi matlamat dia apa? Dia nak dapatkan motor baru untuk memudahkannya ke tempat kerja. Itu matlamat dia. Motor baru, bercadang untuk membeli motor baru untuk memudahkannya ke tempat kerja. Jadi dia kena tetapkan matlamat. Kalau dia dapat motor, dia senang pergi kerja, settle semua ni. Nampak? Kedudukan kewangan dia akan lebih baik sebab dia boleh pergi kerja senang. Kemajuan kerja dia lebih bagus sebab dia sampai awal dapat kerja. Balik senang, pergi senang. Kan? Itu lebih kurang cerita dia lah. Okey? Jadi untuk hari ini, setakat ni dulu insyaAllah. Jadi kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Ya? Okay? Jadi besok kita akan jumpa lagi untuk tingkatan 5. Besok akan jumpa lagi untuk AdMed. Pagi juga AdMed. Okay? Dan malam ni BM dengan BI, saya rasa seperti biasa. Kecuali kalau cikgu ada sebarang emergency saja. Okay? Jadi saya mewakili Cikgu Man, memang saya pun Cikgu Man pun. Mewakili Cikgu Man mengucapkan terima kasih kepada yang hadir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita bincang hari ini akan memberi sedikit manfaat kepada kamu semua. InsyaAllah. Ada soalan ke? Macam mana? Isyraq mana? Isyraq.